Semakin hangat kuasa diperkatakan mengenai isu berkaitan dengan LGBT di Malaysia. Apa yang sudah terjadi pada dunia kita pada hari ini mengenai isu berkaitan? Pada umumnya, LGBT ini merupakan akronim bagi golongan lesbian, gay, bisexual dan transseksual. LGBT atau dengan kata mudahnya adalah hubungan songsang secara ijma' di dalam Islam yang melampaui nilai-nilai agama, adat, etika, budaya yang membawa kepada hubungan seks songsang. Lesbian ialah ketertarikan hubungan sejenis perempuan dengan perempuan, manakala gay ialah hubungan lelaki dengan lelaki. Bisexual pula ialah seorang yang berhubungan dengan kedua-duanya, iaitu berlawanan jenis maupun sejenis. Transgender merujuk kepada individu yang bertindak, berfikir, mempunyai perasaan ataupun keterampilan yang berbeza daripada jantina lahir ataupun biologi mereka. Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang bersifat syumul, iaitu menyeluruh. Namun begitu, ada segelintir masyarakatnya sendiri tidak mencerminkan sifat yang mulia yang harus dibanggakan, malah semakin merosakkan dan menjatuhkan identitinya sendiri. Oleh itu, objektif kajian berkumpulan ini adalah untuk merungkaikan segala persoalan yang berkaitan dengan isu LGBT di Malaysia, faktor wujudnya golongan sebegini, ancaman yang diterima oleh umat Islam dari sudut akidah, syariah, ibadah, akhlak dan kesihatan, serta strategi daripada pelbagai pihak untuk menangani isu ini daripada terus berleluasa. Makna LGBT ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam pada topik yang seterusnya. Baiklah, saya pergi ke slide seterusnya. Apakah LGBT? Seperti yang dibicarakan oleh saudari Raja dalam slide pendahuluan, saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai apa itu LGBT. LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender yang telah digunapakai sejak tahun 1990-an. Istilah LGBT ini bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan budaya jantina yang terdiri daripada orientasi seksual dan identiti jantina. Orientasi seksual merujuk kepada ketertarikan atau kecenderungan minat secara seksual, romantik ataupun perasaan terhadap individu lain yang memiliki jenis jantina yang sama. Identiti jantina pula merujuk kepada perasaan dalaman yang berasal dalam diri seseorang yang mendefinisikan seseorang itu sebagai perempuan, lelaki, transgender, bigender, non-binary dan lain-lain melalui pemakaian, tingkah laku dan penampilan peribadi seseorang. Secara terminologi, lesbian merujuk kepada golongan perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap perempuan lain ataupun dikenali sebagai hubungan sejenis sesama perempuan. Gay pula merujuk kepada golongan lelaki yang mempunyai emosi dan keinginan seksual terhadap lelaki lain ataupun dikenali sebagai hubungan sejenis sesama lelaki. Bisexual pula merujuk kepada individu yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan, malah juga tertarik pada transgender, bigender, non-binary dan lain-lain. Bisexual juga dikenali sebagai seksual yang lebih dari satu jenis kelamin. Dan akhir sekali, transgender merujuk kepada golongan yang berubah jantina asal mereka kepada jantina lain, seperti seseorang yang berubah jantina asal lelaki kepada perempuan atau seseorang yang berubah jantina perempuan kepada lelaki. Golongan ini biasanya akan melakukan beberapa usaha perubatan untuk menukarkan keadaan fizikal mereka supaya menyerupai jantina yang berlawanan. Seterusnya, saya akan meneruskan lagi dengan pandangan bagi setiap agama terhadap LGBT. Agama Islam ini merupakan satu agama yang mulia yang penuh dengan budi pekerti dan peradaban yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. LGBT pada pandangan agama Islam adalah satu bentuk penyimpangan seks bebas yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut di kota Sodom. Perbuatan LGBT ini sudah jelas lagi bersuluh hukumnya adalah haram, adalah kerana bercanggah dengan hukum syarak dan perundangan Islam kerana tindakannya seolah-olah memperlekehkan kesucian agama Islam itu sendiri. Dalam sistem perundangan Islam di Malaysia, kesalahan LGBT terkandung di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Ianya juga boleh dikategorikan sebagai satu sifat yang keji dan tidak bermoral kerana bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.
perbuatan mengubah bentuk tubuh badan daripada lelaki kepada perempuan, daripada perempuan kepada lelaki, seumpama tidak bersyukur dengan takdir ketentuan Allah, terpengaruh dengan godaan syaitan serta terlalu mengikut kehendak hawa nafsu. Saya akan meneruskan lagi. Pada dasarnya, Allah menjadikan manusia ni dalam dua jenis keadaan sahaja, iaitu lelaki-lelaki maupun perempuan-perempuan, seperti dalam firman Allah dalam surah An-Najmi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha, dan dia iaitu Allah menciptakan dua pasang dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Okey, apabila seseorang itu mempunyai alat kelamin ganda, iaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu daripada alat kelaminnya, ini boleh dilakukan dengan satu operasi yang mana kena mematikan ataupun menghilangkan salah satu daripada alat kelaminnya. Seterusnya, majoriti pada para fuqaha daripada 4 mazhab berpendapat bahawa liwat ini adalah sama sahaja seperti zina. Ini kerana perbuatan liwat ini berlakunya kemasukan kemaluan dan berlakunya kepuasan seperti zina, maka ia sama hukum seperti zina. Allah Subhanahu Wa Taala ini melarang tentang satu perkara itu berlaku tidaklah bersahaja, namun tentunya bersebab. Apa yang kita boleh simpulkan ialah kesan daripada kegiatan LGBT ini antaranya akan berlakunya penyebaran penyakit berjangkit seperti HIV, nasab keluarga, akan mengganggu faraid iaitu pembahagian harta pusaka, keturunan akan terganggu jika berlakunya kelahiran anak luar nikah hasil hubungan yang tidak sah. LGBT adalah isu kontroversial di kalangan masyarakat dan agama. Fenomena ini telah memunculkan pelbagai pendapat dari masyarakat. Pandangan orang Kristian terhadap LGBT bervariasi dan tergantung pada latar belakang teologis dan keyakinan individu. Terdapat 3 pendekatan utama penganut Kristian terhadap LGBT, iaitu pendekatan konservatif, pendekatan inklusif dan pendekatan progresif. Pendekatan konservatif adalah agama Kristian menganggap homoseksualitas sebagai perilaku dosa dan melanggar perintah Tuhan kerana bertentangan dengan pandangan Alkitab tentang seksualitas dan keluarga. Alkitab dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam kepercayaan Kristian dan terdapat beberapa ayat yang mengecam perilaku homoseksual. Seterusnya, pendekatan inklusif menekankan pentingnya kasih sayang dan toleransi dalam memandang sesama manusia serta menolak diskriminasi terhadap orang LGBT. Mereka berpendapat bahawa sebagai umat Kristian, kita harus menerima dan mencintai orang-orang yang berbeza dengan kita, termasuk orang LGBT. Selain itu, ada juga pendekatan progresif yang menentang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT serta mendukung hak individu untuk diakui secara sosial dan politik. Kelompok yang menganut pendekatan progresif ini juga seringkali menekankan pentingnya hak-hak LGBT dan mendukung pernikahan sesama sejenis, kebebasan seksual serta perlindungan hak-hak LGBT. Namun, pandangan yang inklusif terhadap LGBT dianggap kontroversial oleh sebahagian orang Kristian yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Oleh kerana itu, ada perdebatan di kalangan masyarakat Kristian tentang bagaimana pandangan mereka terhadap LGBT harus diinterpretasi. Pandangan agama Yahudi terhadap LGBT. Pandangan ini tergantung pada aliran atau pendekatan keagamaan yang diikuti oleh kaum Yahudi. Pertama sekali, ada aliran Yahudi Ortodoks umumnya menganggap homoseksual sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat. Mereka memahami ayat-ayat Taurat yang melarang hubungan seksual sesama sejenis sebagai larangan yang harus diikuti dan memandang hubungan seksual yang sah hanya dapat terjadi dalam ikatan perkahwinan
heteroseksual. Selain itu, ada aliran Yahudi liberal dan progresif yang menganggap penting untuk menyesuaikan pandangan mereka terhadap LGBT. Mereka menginterpretasikan Taurat dengan lebih fleksibel dan berpendapat bahawa prinsip-prinsip keadilan dan cinta harus mendorong penerimaan terhadap seksual dan identiti gender. Aliran ini sering mendukung hak-hak individu LGBT, termasuklah hak untuk menikah. Adanya pandangan ini menunjukkan bahawa pandangan agama Yahudi terhadap LGBT tidaklah homogen. Selama beberapa dekad terakhir, banyak individu dan komuniti Yahudi telah mengalami perubahan sikap dengan semakin banyak yang mengadopsikan pendekatan yang lebih inklusif terhadap LGBT dan mendorong penerimaan serta perlindungan hak individu LGBT dalam konteks kehidupan, agama dan sosial. Namun, ada juga aliran Yahudi rekonstruksionis dan reformatif yang menerima dan mengakui hak individu LGBT. Mereka menginterpretasikan ajaran Yahudi dengan lebih fleksibel dan memandang LGBT sebagai bahagian dari keagamaan yang dirancang oleh Tuhan. Aliran ini berusaha menciptakan lingkungan keagamaan yang inklusif dan mempromosikan kesetaraan hak individu LGBT. Baiklah, seterusnya, faktor kelahiran golongan LGBT. Faktor utama yang diberi penekanan dan berkait rapat dengan jiwa seseorang adalah keimanan seseorang itu disebabkan oleh kelemahan dalam amalan beragama. Manusia ni bukanlah seperti Nabi yang mana imannya semakin meningkat. Manakala manusia ni imannya ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Iman manusia boleh bertambah apabila kita taat kepada Allah dan akan berkurang disebabkan oleh maksiat kepadanya. Terutamanya dalam dunia moden pada hari ini, manusia ni semakin berlumba-lumba untuk menunjukkan kehebatan diri sehingga mereka terlalu leka lalu mengingkari ajaran dan pegangan agama. Keimanan seseorang itu tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin tinggi tahap keimanan seseorang mukmin itu, semakin besarlah ujian yang akan ditimpanya. Ini kerana Allah ingin menguji tahap keimanannya. Ada kalanya ujian yang datang tu dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk musibah. Oleh itu, sentiasalah kita memperingati tujuan sebenar kehidupan dan mengapa Allah turunkan ujian terhadap hamba-Nya di atas dunia yang sementara ini. Seterusnya, saya pergi ke faktor kedua kelahiran golongan LGBT, iaitu pengaruh rakan sebaya. Kebiasaannya, pengaruh rakan sebaya diperoleh daripada rakan-rakan yang mempunyai personaliti dan masalah yang sama. Mereka berkawan dengan setiap lapisan umur yang mempunyai personaliti yang sama dengan mereka dan sentiasa berkongsi masalah hidup bersama-sama kerana mereka beranggapan bahawa mereka saling memahami antara satu sama lain. Dan ini akan menyebabkan mereka akan menjadi pendorong kepada rakannya terhadap perkara yang dilakukan. Selain itu, rakan sebaya juga sangat mudah mempengaruhi seseorang dari aspek nilai dan sikap. Personaliti buruk yang ada dalam diri seseorang akan diperteguhkan lagi dengan hadirnya rakan-rakan sebaya yang negatif. Pengaruh rakan sebaya ini mudah didapati di alam universiti dan alam pekerjaan. Contohnya, sewaktu di universiti, seseorang mendapati rakan sebiliknya merupakan seorang gay. Dan secara tidak langsung, rakannya yang gay itu telah mengajarnya mengenai kehidupan sebagai seorang gay. Ini boleh menyebabkan seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai perbuatan gay secara tak langsung akan terpengaruh dan terikut ajakan rakan sebayanya yang gay itu. Tambahan pula, remaja masa kini mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya melalui aspek populariti, keinginan untuk diterima oleh rakan sebaya dan tekanan dari rakan sebaya. Ini boleh menyebabkan seseorang itu berisiko untuk melakukan perbuatan LGBT. Sekiranya mereka menolak pelawaan dan ajakan rakan sebaya, mereka berkemungkinan sukar untuk mendapat kawan dan akan disisih oleh rakan sebaya mereka. Akibat daripada tekanan yang diterima daripada rakan sebaya ini, remaja masa kini berkemungkinan akan mengikut saja ajakan rakan sebaya mereka dalam melakukan perbuatan LGBT ini. Kemunculan media sosial memberi peluang yang luas kepada pengguna agar mudah berkongsi segala perkara seperti ilmu pengetahuan, hiburan, isu semasa dan lain-lain. Namun begitu, apa yang dilihat oleh kita adalah media sosial ini membawa implikasi yang baik serta positif dalam kehidupan masyarakat kini. Tetapi sebaliknya, media sosial banyak membawa pengaruh barat yang sangat berbahaya bukan saja anak muda zaman sekarang, malah setiap insan yang digelar manusia. Dalam hal yang sedemikian, yang ditekankan adalah pengaruh media sosial terhadap LGBT.
Pengaruh media terhadap kalian LGBT tidak semestinya faktor yang tunggal yang menyebabkan seseorang itu menjadi LGBT. Hal ini sedemikian kerana proses ini adalah hal yang kompleks di mana ia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuklah lingkungan sosial serta perkembangan individu itu sendiri. Salah satu pengaruh media sosial terhadap kelahiran individu LGBT adalah melalui akses yang luas terhadap informasi dan pendidikan. Media sosial menyediakan platform di mana individu yang mungkin bingung tentang identiti mereka dapat mencari jawapan dan pemahaman melalui artikel, video dan pengalaman orang lain. Namun, ada risiko bahawa informasi yang tidak akurat atau tidak benar juga dapat tersebar di media sosial dan dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman seorang tentang LGBT. Oleh kerana itu, penting bagi individu untuk mengambil pendekatan kritis dalam informasi dan memverifikasikan sumbernya. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi individu untuk terjerumus ke dalam kelompok atau komuniti LGBT melalui aplikasi komunikasi dan grup WhatsApp yang didedikasikan untuk topik tersebut. Komuniti online dapat menyediakan dukungan emosional, saran dan rasa kedekatan bagi individu yang merasakan terisolasi atau tidak dipahami dalam lingkungan sekitarnya. Namun ada juga risiko bahawa individu dapat terpapar pada pandangan yang ekstrim atau tidak seimbang, dan hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan mereka. Kita pergi kepada faktor yang keempat, iaitu mangsa buli. Jadi buli ini kita boleh lihat ia dapat dilakukan tidak saja bermula daripada tempat awam, malah boleh dilakukan juga di dalam rumah. Jadi apa yang menyebabkan mangsa buli ini menjadi ahli LGBT? Okey, pertamanya ialah mereka ketagihan kesan pengalaman terhadap gangguan seksual. Jadi mangsa-mangsa ini takut untuk mengadu pengalaman mereka tersebut sehingga menjadi kebiasaan dan tabiat dalam hidup mereka. Jadi kemudian mereka ni pula akan cari mangsa baru untuk jadikan tempat melepaskan nafsu. Kemudian mereka akan melibatkan orang lain dan menggunakan mangsa-mangsa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Seterusnya mereka mengalami deraan dan gangguan seksual semasa kanak-kanak, terutamanya sekiranya ia adalah pengalaman seksual pertama, merupakan penyebab yang kuat terhadap tingkah laku homoseksual apabila individu tersebut menjadi dewasa. Dan seterusnya ialah budaya seksual yang meremehkan dan suka untuk mempermalukan mangsa-mangsa LGBT ini. Jadi kita dapat lihat yang pada zaman sekarang ini di media sosial ramai orang yang suka mempermalukan mangsa-mangsa ini, padahal mereka kecelaruan terhadap apa yang mereka lakukan. Seterusnya, ancaman LGBT terhadap umat Islam. Dari sudut pandangan akidah ni berkait rapat dengan kepercayaan, keyakinan serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang tertaksub dengan fahaman dan pendekatan mengenai isu LGBT ni akan diuji pada pegangan akidah mereka sehingga mereka ni sukar untuk nak membezakan baik buruk satu perkara. Pelaku LGBT juga turut tidak mempunyai keyakinan terhadap kekuasaan Allah serta tidak berasa takut kepada Allah kerana terlalu taksub mengikut hawa nafsu. Tambahan lagi, mereka juga seolah-olah tidak mengetahui tujuan sebenar kehidupan. Ini kerana akal fikiran mereka telah dicampur adukkan dengan fahaman yang tidak baik dan tiada nilainya. Namun begitu, Allah ni sentiasa memberi peluang kepada hamba-Nya untuk kembali kepadanya dengan cara bertaubat dan nekat untuk berubah menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan kepada semua manusia seiring dengan doa, usaha dan tawakal secara berterusan tanpa rasa putus asa. Oleh itu, akidah hendaklah dipelihara untuk nak mendidik jiwa kita agar tetap berpegang kepada jalan Allah.
Seterusnya, saya pergi ke ancaman LGBT terhadap umat Islam dari sudut syariat. Antara ancaman yang berlaku dari sudut syariat adalah seperti wujudnya golongan Islam liberal, iaitu golongan yang memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tindakan atau amalan bebas dari ketentuan agama. Golongan ini lebih mengutamakan logik akal daripada hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis serta membentuk sebuah pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, mereka membela golongan LGBT dengan mempertikaikan hukum Islam dengan menggunakan hak kebebasan sebagai satu pembelaan kepada golongan LGBT. Malah ada juga yang memperjuangkan kesetaraan jantina dan menggesa agar undang-undang syariah dimansuhkan. Selain itu, ilmu-ilmu Islam seperti usul at-tafsir, usul al-fiqh dan sebagainya telah dikritik sebagai buatan manusia. Menurut mereka, penentuan hukum yang telah kotahi iaitu hukum yang jelas yang hanya memiliki satu penafsiran sahaja dan tidak terbuka untuk penafsiran lain, perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui penafsiran semula ajaran Islam. Pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri dalam membenarkan perbuatan LGBT. Di samping itu, umat Islam juga diancam melalui penolakan hukum Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis, iaitu tentang kisah Nabi Lut dan hukum yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan perbuatan LGBT. Mereka menggunakan akal manusia sebagai alat untuk membenarkan pelaksanaan LGBT yang disesuaikan dengan keadaan semasa. Mereka memberi alasan bahawa wahyu bertulis iaitu Al-Quran adalah teks semata-mata dan wahyu tidak bertulis iaitu akal manusia dapat menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan dan kandungan keadaan semasa. Seterusnya, perbuatan melakukan pembedahan plastik seperti pertukaran jantina, membesarkan payudara, memajukan hidung dan menegangkan kulit semakin giat dilakukan oleh pelaku-pelaku LGBT. Sebagai contoh, ini dapat dilihat daripada seorang usahawan kosmetik terkenal yang dikenali sebagai Nur Sajat yang telah bertukar jantina daripada seorang lelaki menjadi seorang perempuan dengan melakukan pelbagai pembedahan plastik agar kelihatan menawan dengan rupa paras dan susuk badan seperti perempuan asli. Pembedahan ini diharamkan oleh Allah SWT kerana telah mengubah fitrah asal ciptaan Allah. Ancaman LGBT terhadap umat Islam dari sudut ibadah adalah pandangan subjektif yang tidak mencerminkan pandangan universal umat Islam. Pendekatan terhadap isu LGBT dalam konteks agama Islam bergantung kepada agama, budaya dan pemahaman individu itu sendiri. Dalam konteks ini, antara perkara yang berlaku yang dapat merosakkan ibadah adalah apabila terjadinya perkahwinan sejenis lelaki sama lelaki dan perempuan sesama perempuan. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan dan bertujuan untuk berbentuk keluarga yang stabil di mana dapat membentuk keturunan yang berlanjutan. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan pernikahan sebagai ikatan antara lelaki dan perempuan dalam beberapa ayat seperti surah An-Nisa, surah Ar-Rum. Dan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pernikahan juga ditegaskan sebagai ikatan lelaki dan juga perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan sejenis dianggap tidak sesuai dan telah melanggar prinsip serta hukum Islam. Pandangan Islam juga mengatakan bahawa homoseksual adalah perbuatan yang bertentangan dengan kudrat hidup manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selain itu, terdapat juga pandangan bagaimana seorang individu yang mengamalkan cara hidup LGBT ini ingin menunaikan solat di masjid atau surau. Jika seorang itu menukar jantina mereka dan mereka ingin solat di ruangan yang tidak sepatutnya, akan menjejaskan rukun solat orang lain. Misalnya, wuduk jemaah lain akan terbatas sekiranya tersentuh dengan mereka. Jika seseorang LGBT yang berbentuk badan perempuan tetapi ingin solat di ruangan lelaki, maka ia akan menjejaskan solat orang lain di mana mereka akan hilang khusyuk mahupun tergoda. Dalam hal kata lain, ibadah dalam Islam berkait dengan hubungan individu dengan Allah SWT dalam melaksanakan perintahnya dengan penuh ketaatan. Fokus utama ibadah adalah khusyuk dalam melakukan segala jenis ibadah seperti solat dan sebagainya. Kita pergi kepada ancaman yang keempat, iaitu dari sudut akhlak. Jadi pertamanya, golongan LGBT ini akan menjadi sukar untuk menerima nasihat dan teguran yang disampaikan kepada mereka. Ini kerana apa? Kerana mereka berasa bahawa diri mereka saja yang benar dan betul. Kalau tidak, kenapa mereka menjadi ahli LGBT, betul tak?
Yang seterusnya ialah golongan-golongan LGBT ini kebanyakannya menjadi agresif terhadap orang di sekeliling mereka. Jadi mereka ni ada yang ingin mengetengahkan ataupun menegakkan hak asasi manusia, sedangkan mereka sendiri sedang cuba untuk membawa LGBT ini ke dalam negara dan agama. Tambahan, ada beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab yang menyokong perbuatan mereka ini. Dan seterusnya, gaya hidup mereka menjadi bebas. Kerana apa? Kerana hubungan yang baik dalam kelompok komuniti lesbian itu sendiri menjadikan mereka tidak lagi mengambil peduli tentang kritikan masyarakat, yang akhirnya menjadikan mereka sukar untuk kembali kepada norma hidup normal. Kehadiran golongan LGBT sering dikaitkan dengan ancaman kesihatan, terutamanya dari sudut pandangan agama. Dalam Islam, homoseksualitas dan perilaku LGBT dianggap sebagai dosa dan melanggar hukum Tuhan. Menurut Dr. Nur Rashikah Muhammad Yusof, seorang pakar perubatan di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, aktiviti seksual LGBT dapat menyebabkan masalah kesihatan seperti HIV dan AIDS, penyakit kelamin, penyakit hati dan kanser. Selain itu, kesulitan mental dan emosi dapat muncul akibat diskriminasi dan stigma yang dialami oleh orang LGBT. Tidak hanya itu, Dr. Zainal Arifin Omar, seorang perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), juga menekankan bahawa ancaman kesihatan dari LGBT tidak hanya berlaku pada orang LGBT itu sendiri, tetapi juga dapat menyebar ke masyarakat umum. Penting bagi umat Islam untuk memahami ancaman kesihatan yang terkait dengan perilaku LGBT dan memperkuatkan pendidikan kesihatan yang tepat dalam menghadapi isu ini. Sebagai umat Islam, kita juga harus memperkuatkan keyakinan kita dalam menegakkan nilai-nilai agama dan menjaga kesihatan masyarakat kita. Kutipan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu membawa dirimu sendiri sampai kepada kebinasaan dengan tanganmu sendiri, digunakan sebagai penegasan pentingnya menjaga kesihatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Keluarga yang terdiri daripada ibu bapa adalah aspek paling penting dalam memberi tunjuk ajar yang terbaik bagi anak-anak mereka. Ibu bapa haruslah menitik beratkan berkaitan isu LGBT kerana ia adalah satu isu yang wajib dibendung. Apakah peranan institusi keluarga dalam strategi menghadapi isu LGBT? Pertama sekali, ibu bapa sentiasa peka dan sentiasa mengawasi tingkah laku serta perbuatan anak-anak mereka setiap masa. Dalam konteks ini, perubahan fizikal dan emosi anak-anak juga boleh tercerong terhadap LGBT. Yang dimaksudkan dengan perubahan fizikal dan emosi anak-anak adalah perubahan yang boleh dilihat ketara berkait untuk menjadi LGBT ataupun mangsa LGBT. Selain itu, sebagai ibu bapa belajarlah menggunakan rangkap bersahabat, di mana rangkap ini amatlah berguna dalam jangka masa yang panjang. Kita boleh lihat jika ibu bapa bersahabat dan rapat dengan anak-anak mereka, hal ini dapat lebih mengeratkan hubungan silaturahim serta anak-anak mereka akan lebih selesa jika ingin berkongsikan sesuatu. Pakar motivasi yang juga kaunselor berdaftar C.R. Hushim Saleh berkata, ibu bapa wajiblah tahu setiap apa yang dilalui dan dialami di peringkat awal kanak-kanak, peringkat kanak-kanak dan peringkat awal remaja. Kemudian ibu bapa haruslah cuba memberi pendedahan kepada anak-anak berkenaan teknik untuk mengatakan tidak kepada sebarang ajakan yang mendorong ke arah LGBT. Untuk permulaan, ibu bapa ajarlah anak tentang apa itu LGBT. Sekiranya mereka telah faham, ajarlah mereka cara untuk atasinya pula. Sebagai contoh, ibu bapa harus memberitahu anak-anak jika kawan-kawan mengajak melakukan perkara yang berkait LGBT. Katakan tidak dan beritahu
kepada orang yang lebih dewasa tentang hal tersebut supaya perkara tersebut dapat dibendung dengan sehabis yang baik. Kita pergi kepada strategi menghadapi isu LGBT yang kedua, iaitu peranan institusi sekolah. Jadi sekolah boleh melakukan apa? Mereka boleh mengadakan aktiviti yang membuang kecenderungan ke arah LGBT. Sebab memandangkan kebanyakan ahli LGBT ini suka untuk duduk bersendirian dan duduk bersama mereka saja. Jadi sekolah boleh melakukan aktiviti, dan aktiviti ini pula tidak terhad kepada kempen. Ia juga boleh buat aktiviti sukan dan apa-apa aktiviti yang boleh menggalakkan dan menghasilkan pelajar yang lebih ke arah kelakian, pelajar lelaki yang ke arah kelakian, dan pelajar perempuan ke arah keperempuanan. Yang seterusnya, institusi sekolah boleh melakukan semakan semula terhadap silibus pelajaran yang tidak betul ataupun salah. Jadi cara ini bagaimana? Kita boleh lihat sebagai contoh teori Charles Darwin. Yang kita tahu sememangnya teori dia salah, yang mengatakan manusia ini datang dia daripada monyet. Padahal kita tahu yang manusia ini datangnya daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan seterusnya, institusi sekolah boleh menyediakan tempat yang selamat dan inklusif. Jadi tempat ini boleh jadikan mangsa-mangsa ataupun ahli LGBT ini sebagai tempat untuk meluahkan perasaan mereka dan menjadi tempat untuk mereka berubah menjadi orang yang normal semula. LGBT adalah isu sosial yang semakin meningkat di seluruh dunia dan memerlukan penanganan dari masyarakat. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengenangani masalah LGBT. Masyarakat perlu mempunyai pemahaman yang jelas tentang LGBT, membuka minda dan memberi ruang kepada mereka untuk mengutarakan sebab mereka terjebak dan peluang untuk mereka berubah. Masyarakat juga perlu membantu individu LGBT yang menghadapi diskriminasi dan penganiayaan dengan memberi sokongan moral dan mengajak mereka ke jalan yang benar dengan mengadakan sesi pemulihan di surau misalnya. Di samping itu, masyarakat juga perlu mengambil kira nilai-nilai agama dan kebudayaan semasa menangani isu LGBT untuk memastikan tindakan yang diambil tidak menyalahi nilai-nilai masyarakat dan agama. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat membina perasaan minat terhadap agama Islam dan sekaligus menjauhkan mereka daripada gejala LGBT yang menyesatkan ini. Pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam menangani isu LGBT yang semakin berkembang di dunia hari ini. Kerajaan perlu mengambil langkah yang tegas dan berkesan dalam menangani masalah LGBT, termasuklah melaksanakan undang-undang yang melarang aktiviti LGBT dan menyediakan program sokongan dan kaunseling. Agensi penguatkuasa undang-undang perlu meningkatkan kesedaran dan keberkesanan. Ini termasuklah mengambil tindakan terhadap individu yang terlibat dengan aktiviti LGBT, memperbanyakkan kempen kesedaran supaya dapat menghentikan aktiviti ini dari merebak di masyarakat dan memastikan bahawa orang ramai tidak terdedah kepada ancaman LGBT. Badan-badan awam juga perlu turut serta dalam mengambil tindakan yang proaktif dalam menangani masalah LGBT, termasuklah dengan menyediakan maklumat dan penyuluhan yang berkualiti tentang LGBT kepada masyarakat dan menyalurkan bantuan dan sokongan kepada individu yang terlibat dengan LGBT. Pihak berkuasa perlu bekerjasama dengan masyarakat secara proaktif, termasuk dengan badan-badan bukan kerajaan, pertubuhan masyarakat sivil dan agensi-agensi lain yang berminat dalam menangani masalah LGBT. Dengan usaha yang bersama-sama ini, kita dapat melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.
Baiklah, saya akan teruskan ke strategi terakhir dalam menghadapi isu LGBT, iaitu peranan media massa. Kebanyakan remaja masa kini suka menonton televisyen. Ini memberi peranan kepada media massa untuk menganjurkan pelbagai kempen kesedaran melalui media massa dan elektronik. Ini kerana televisyen merupakan salah satu media yang sering ditonton oleh para remaja untuk mengisi masa lapang mereka. Sebagai contoh, menganjurkan fikir tangani LGBT. Selain itu, menayangkan lebih banyak drama-drama yang mempunyai ciri-ciri keislaman di media massa sebagai medium untuk menerapkan nilai-nilai murni dan pengajaran daripada drama tersebut. Ini kerana masyarakat masa kini sangat mudah terpengaruh dan terikut dengan apa yang mereka lihat. Dengan adanya drama-drama yang berunsurkan nilai positif dan pengajaran, akhlak dan tingkah laku yang baik dapat diterapkan dalam diri seseorang. Di samping itu, pendekatan terhadap penghayatan agama dengan menyiarkan lebih banyak video ceramah perlu disebarkan melalui media massa. Sebagai contoh, ceramah mengenai kisah kaum Nabi Lut, hukuman terhadap mereka yang melanggar perintah Allah, serta ceramah yang menekankan akhlak dan tingkah laku Rasulullah yang patut dicontohi. Video dan paparan daripada golongan agamawan juga perlu sentiasa dimuat turun di media sosial yang sering digunakan oleh para remaja masa kini, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Seterusnya, media massa juga berperanan untuk menyekat sepenuhnya dan mengenakan saman terhadap sebarang pengeluaran video atau paparan yang berunsur negatif. Sebagai contoh, video lucah dan paparan yang mempromosikan LGBT di media sosial. Dengan adanya saman ini, penyebaran maklumat yang berunsur negatif di media sosial dapat dikurangkan. Tambahan pula, pengguna media sosial juga berperanan dalam memberi maklum balas dengan menekan butang report terhadap video yang mengundang kepada perbuatan LGBT. Semakin banyak maklum balas negatif yang diterima daripada orang ramai terhadap sesebuah paparan atau video, semakin mudah untuk media massa mengambil tindakan dalam menekan video dan paparan tersebut. Kesimpulannya, ancaman LGBT ini merupakan perkara yang tidak asing lagi di dalam masyarakat Malaysia. Jadi kita dapat lihat seperti mana terdapat pelbagai pandangan dari sudut agama, lagi-lagi agama Yahudi dan agama Kristian. Jadi terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan manusia ini menjerumus ke arah LGBT, dan terdapat juga banyak perkara dan strategi yang boleh dilakukan supaya mereka ini kembali kepada fitrah yang asal. Jadi diharapkan bahawa rakyat Malaysia prihatin dan tidak memandang enteng akan perkara ini dalam masyarakat kita. Oleh yang demikian, usaha-usaha dalam mendepani isu LGBT ini perlulah diteruskan dengan lebih giat pada masa hadapan. Sekian daripada kami. Terima kasih.